Ya, sudah pastinya kita masih lagi meneruskan bagaimana pengharapan aspirasi keluarga Malaysia itu diterjemahkan bukan sahaja di peringkat persekutuan tetapi juga di peringkat kementerian-kementerian. Dan pagi ini bertuah sekali kita dapat berbicara secara eksklusif bersama Menteri Pengangkutan Malaysia. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Dr. Insinyur Wee Ka Siong kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Kalau di imbau perjalanan setiap kementerian, 100 hari itu merupakan KPI yang telah diletakkan dan banyak sebenarnya perkabaran baik yang dikongsikan oleh MOT pagi ini. YB, terima kasih kerana bersama kami. Mungkin YB boleh berikan sedikit pengenalan aspirasi keluarga Malaysia itu digabungkan dengan pencapaian 100 hari itu. Bagaimana perjalanannya setakat ini? Perjalanannya agak lancar. Di mana kita dah mulakan tugas pada 1 September dan sejak hari itu kita dah merancakkan gerakan kita dan pastikan 3 KPI yang ditetapkan itu dapat kita mencapai sasaran. Jadi saya melihat dalam 3 sektor. Satu ialah pengangkutan darat. Kedua adalah maritim. Ketiga adalah udara. Jadi saya mulakan dengan JPJ. Di mana pengangkutan darat ini sangat penting. Kita lihat pengangkutan darat ini agak terkesan. Apabila dikenakan PKP, kemudian ada penutupan sektor ekonomi, kemudian kita lanjutkan pembayaran lesen memandu, lesen kenderaan motor, road tax. Kesemua ini memberi kesan kepada pendapatan negara, hasil pendapatan negara. Pada waktu yang sama, ia juga mendatangkan keadaan yang agak susah pada rakyat. Sebab mereka pun tak memperbarui lesen. Dan mereka tidak mahu nanti berdepan dengan aksiden atau kemalangan yang orang tu mati katak. Perlu ada perlindungan. Jadi sudah tentunya kita lanjutkan atau anjakkan masalah itu. Kalau tak bayar tempoh ni, selepas tu dia kena bayar juga. Maksud macam mana kita lanjutkan, akhirnya kita kena mengutip hasil itu. Jadi melihat ini sebagai satu kerja penting. Pertama, untuk merancakkan GDP, pendapatan negara kena tingkat. Pada waktu yang sama selesaikan semua backlog kerja-kerja tertunggak. Jadi ini satu cabaran besar. Jadi saya menetapkan satu sasaran 3.53 bilion ringgit. Ini ada sasaran di mana satu cabaran besar. Kalau 8 bulan pertama tahun 2021, kita hanya mendapat setiap bulan 292.5 bilion. 292.5 juta ringgit. Tak sampai 300 juta untuk sebulan. Jadi sasaran saya kena capai 400 juta sebulan untuk 100 hari ini. Setiap bulan tu kena 400 juta. Jadi usaha gigih kita kena buat dan bukan kita lihat semata-mata hasil yang dikutip. Kerana untuk mencapai hasil ini, kita kena merancakkan kerja kita. Saya bagi contoh. Lesen kenderaan motor, road tax. Kita sebelum kita mulakan gerakan ini, kita hanya menguruskan lebih kurang 48,000 transaksi satu hari. Tapi selepas kita gerakkan aspirasi keluarga negara mencapai sasaran 100 hari, kita telah menganjakkan sampai 96,500 transaksi satu hari. Bermaksud double. Semua backlog yang lama itu dapat kita selesaikan pertama. Kedua, saya bagi satu contoh. Sebelum tu ada 462,000 calon nak menduduki peperiksaan ujian memandu. Mereka tak boleh kerana PKP tutup, IM semua diarahkan tutup dan kita tidak menjalankan ujian. Tapi kerja-kerja tertunggak. Dan setakat hari ini kita dah selesaikan 85% backlog. Bermaksud ini bukan saja meningkatkan hasil, tetapi dari si kutipan nombor 1, kedua backlog yang kita nak selesaikan ni. Jadi nampaknya dengan usaha gigih semua kaki tangan JPJ dan dengan cara di mana pembayaran dibuat pelbagai, ada kita kerahkan tim kita ke semua kampung dengan mobile JPJ. Kemudian kita ada pembayaran atas talian. MyEG, ada yang buat di Pejabat Pos, ada yang buat di Puspakom sekalipun. Jadi dalam keadaan ini, saya rasa kagumlah kerana setakat ini kita dah mencapai
3.34 bilion ringgit, iaitu pencapaian hampir 95%. Tapi kita ada 2 minggu lagi. Bermaksud dalam sebulan tu 400 juta, 200 juta tu boleh kita capai lagi. Jadi kita akan melepasi sasaran 3.53 bilion yang kita sasarkan. Itu memang penting. Datuk Seri, apabila kita bercakap tentang aspirasi keluarga Malaysia, sudah pastinya respon daripada keluarga Malaysia malah di peringkat akar umbi juga diambil kira. Dan dalam perihal ini, apabila respon untuk melihat bagaimana penambahbaikan sistem penyampaian dan juga sistem-sistem daripada pihak kementerian dan juga agensi serta jabatan di pihak kementerian dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Jadi bagaimanakah perkara ini dinyatakan oleh pihak kementerian untuk melihat penambahbaikan sistem dalam pemudah cara semasa kita menghadapi pandemik COVID-19 ini? Okey, saya memang risau apabila pembukaan sektor ekonomi ini, kalau kita tak urus dengan baik, jadi dia akan mendatangkan masalah. Jadi saya telah minta supaya JPJ adalah kaunter perkhidmatan yang pertama yang kita buat secara 100%. Kita tidak ada pilihan. Mulai September kita buka 100% dan kita kena mematuhi SOP yang ketat yang ditetapkan oleh NKM. Dalam keadaan ini kita kena mempelbagaikan cara kita supaya orang tak serbu ke JPJ. Jadi sebab tu saya kata gunakan pendekatan secara online satu. Kita kena hebahkan berita ni. Macam mana mereka nak bayar di Puspakom dan di pejabat pos perlu ada penyerasan di 700 buah pejabat pos. Dan kita bekalkan stiker yang cukup kepada semua pejabat pos dan juga semua ejen pemungut ni. Jadi satu perkara yang melibatkan satu koordinasi yang penting, yang mana tidak menyusahkan rakyat, pada waktu yang sama kita hendak mencegah penularan COVID-19. Ini satu perkara yang perlu diurus dan kita ada satu bilik operasi. Nak pastikan kita capai target kita setiap hari dan kita nak tidak menyusahkan rakyat. Itu yang kita gunakan. Tak ada lah seorang serbu ke JPJ sampai beribu orang, akhirnya mereka kena jemur di bawah panas. Pada kita mulakan beberapa hari yang pertama, saya turun ke JPJ, saya lihat. Jadi kita menambah baik sistem kita untuk mempercepatkan, kita bagi kelebihan kepada OKU, golongan warga mas, semua ini kita buat. Ya? Dan kita juga galakkan atas talian. Sebab tu kita lihat satu lonjakan yang agak tinggi dari segi penggunaan pembayaran secara online MyEG. Contohnya. Dan banyak lagi lah ejen pemungut yang boleh kita beritahu kepada mereka untuk mengutip. Satu lagi yang juga sering dibangkitkan bila mana operasi perniagaan telah mula dibuka di peringkat antarabangsa, isu kontena dan juga kapal, aspek kabotaj. Jadi apa antara cara Kementerian Pengangkutan mengatasi semua cabaran ini dalam kerangka yang sangat terhad ketika itu? Saya berasa kagum kerana sektor pelabuhan ini merupakan sektor yang tidak pernah turun dari segi prestasi. Itu satu. Kedua, dalam keadaan pandemik pun kita mengalami satu situasi di mana kita mempunyai lebih kapal yang datang ke Malaysia. Sebab apa? Untuk pengangkutan udara telah dikurangkan. Itu untuk barang-barang kecil. Dan barang-barang besar dia terpaksa menggunakan kapal yang berlabuh di Malaysia. Saya telah mensasarkan 2 pelabuhan paling penting. Yang mana ini juga 2 buah pelabuhan yang paling sibuk di dunia, antara 20 ni. Malaysia ni kita rank 12 untuk Port Klang dan satu lagi PTP rank ke-15. Kedudukan kita pada tanggal 15. Jadi ini 2 pelabuhan yang sangat penting. Setakat ini saya ingin secara dengan kagumnya saya ingin mengatakan di sini untuk PTP tahun lalu kita menguruskan 9.85 juta TEUs dari segi pemunggahan atau pengendalian kontainer. Setakat hari ini kita telah mencapai 10 juta TEUs, bermaksud telah melepasi untuk setahun tahun lalu. Ini belum habis lagi, ada 40 hari lagi. Kita dah mencapai melebihi tahun lalu. Jadi ini satu perkara yang sangat mengagumkan dan saya rasa untuk kes pelabuhan Klang juga saya berasa kagum kerana mungkin pada tahun ini kita akan mencapai rekod tertinggi
berbanding dengan tahun sebelumnya, ya, even before COVID. Apa yang berlaku ialah kita setakat ini kita mendapat 12.11 juta TEU pengendalian kontainer. Dan mengikut unjuran ini kita akan sampai hujung tahun 13.8 juta TEU. Melebihi pre-COVID level. Ini satu perkara yang mengagumkan. Ini menampakkan bahawa sektor pelabuhan atau maritime kita masih lagi rancak. Tak pernah tutup walaupun PKP, walaupun berdepan dengan situasi pandemik. Tetapi pengurusan pelabuhan bukan mudah. Kerana kita berdepan dengan satu fenomena dunia di mana tak cukup kapal, tak cukup kontainer, tetapi kita masih lagi mampu menguruskan yang terbaik. Saya bagi satu contoh. Kalau berdasarkan pada laporan Bloomberg, apa yang kita rasa kagum ialah antara 22 pelabuhan terkemuka di dunia, Port Klang mendapat satu pengiktirafan di antara yang tercekap dalam kalangan 22 pelabuhan yang saya sebutkan tadi. Dengan purata pengendalian kapal 131 calls. Dan dengan purata masa di turnaround time 1.7 hari. Apa maksudnya? Ianya memerlukan satu koordinasi yang sangat baik antara semua agensi, antara semua pihak supaya sektor logistik itu kena bertindak cepat. Jadi sebab itulah semasa 12 September yang lalu kita mendapat kelulusan, kita terus benarkan semua sektor sama ada essential, non-essential, semua keluarkan barang. Jadi dia tidak akan menyebabkan keadaan sesak di pelabuhan. Jadi dengan cara ini, berbanding dengan pelabuhan di negara lain, mereka ini berdepan dengan situasi ini. Tapi kita bertindak lebih cepat. Dan sebab itu pada hari ini kita dapat mencapai sasaran kita untuk pelabuhan untuk 100 hari ini. Sasaran saya ialah kita mencapai 12 juta TEU. Tapi kita setakat 3-5 hari yang lalu kita dah mencapai 12.11 juta TEU. Untuk apa ni kes pelabuhan PTP kita dah melebihi sasaran kita. Jadi saya rasa ini satu tanda yang baik dan tahun ni PTP akan ada double digit growth. InsyaAllah. Bukan mudah. Jadi saya rasa sektor pelabuhan ni memberi satu kesan yang agak besar kepada sektor logistik, penghantaran barang dalam keadaan kita ni berdepan dengan pandemik dan apa yang lebih penting ialah kecekapan kita menguruskan barangan-barangan yang dihantar dan tidak terputus. Jadi ini bukan mudah, tetapi ucapkan terima kasih kepada semua pemegang taruh, termasuk hauliers, termasuk shipping company, termasuk mereka yang mengunggah. Mereka buat dengan cepat dan ini satu perkara yang mengagumkan kita. Okey, maknanya ia sinergi dan juga digerakkan secara bersama. Yang berhormat Datuk Seri, perkara berkaitan tentang pengangkutan udara juga penting kerana kalau kita lihat bukan sahaja penumpuan pengurusan lapangan terbang diberikan kepada di kawasan Lembah Kelang, khususnya di KLIA, tapi juga di lapangan-lapangan terbang antarabangsa di beberapa kawasan dan ataupun di beberapa negeri yang lain. Apabila sektor penerbangan sudah dibuka dan juga trafik penerbangan ini juga sudah pun semakin kerap berbanding sebelumnya. Penerbangan antarabangsa juga sudah pun mula masuk ke Malaysia dan sebagainya berbanding kebiasaan sebelum ini. Jadi bagaimanakah pengurusan lapangan terbang juga perlu diperhebatkan dan juga dipertingkatkan bukan sahaja tertumpu di kawasan Lembah Kelang tetapi juga di lapangan-lapangan terbang di beberapa kawasan yang lain. Sebenarnya saya berasa kagum kerana sekali lagi kita telah memulakan pengoperasian KLATCC iaitu Air Traffic Control Center yang baru di Sepang. Ianya berpindah pengoperasiannya daripada Subang ke Sepang. Dan ini bukan sahaja menelan belanja yang agak besar dan ianya telah dirancang pada tahun 2014 sampai hari ini. Tetapi disebabkan COVID, tiba-tiba tergendala kerana pakar-pakar ni tak boleh masuk dan kita menghadapi sedikit kesulitan. Jadi ianya menjadi satu tanggungjawab saya untuk pastikan kita mempunyai peralatan yang paling canggih. Dan saya boleh katakan ini antara peralatan yang canggih. Dulu kata MH370 boleh hilang daripada radar. Tapi dengan ada sistem ni tak mungkin. Ini antara yang paling canggih dari segi pengawalan ruang udara, memberi pendaratan yang lebih tepat dan lebih optimum. Ini memberi kesan kepada kita.
kita sedar bahawa sepanjang pandemik COVID-19 ni yang paling terkesan adalah sektor penerbangan. Tapi mereka kena bersiap siaga. Bagi saya, ini satu tanggungjawab yang besar untuk kita mengoptimumkan ruang udara. Ingin saya mengumumkan bahawa daripada dulu kita hanya ada 7 ruang udara, sektor ruang udara. Sekarang dengan adanya sistem yang baru KLATCC, ianya boleh bertambah sehingga 14. Dari segi pengurusan ruang udara baru, kita dapat wujudkan. Kedua, dari segi pendaratan. Dulu cuma 78. Sekarang boleh ditingkatkan sehingga 108 pesawat 1 jam. Ini boleh menggunakan 3 landasan sekali. Oleh kerana kita menggabungkan teknologi yang ada dengan mengoptimalkan apa yang boleh kita disepadukan, maka ianya menjadi satu perkara yang menguntungkan kita dari segi saingan global. Jadi kita bersiap siaga untuk sektor penerbangan ini kembali kepada pre-COVID level. Ini bukan satu perkara yang mudah, tapi saya kena ucapkan terima kasih pada semua, iaitu pihak berkuasa penerbangan Malaysia CAM yang bertungkus lumus. Kita mencapai satu target kita, iaitu dah bermula pada September. Dan kita akan mengadakan perasmian pada 1 Disember ini oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini satu kejayaan. Tapi apa yang lebih penting ialah kita melihat dari segi CAM itu sendiri pada tahun 2019 ketika kerajaan terdahulu, tiba-tiba kita ini telah diturunkan grade daripada kategori 1 kepada kategori 2 oleh FAA, Federal Aviation Administration, daripada Washington. Jadi apabila saya menjadi Menteri Pengangkutan, hasrat saya ialah kembalikan daripada kategori 2 kepada kategori 1. Kerana ini sangat penting. Kerana dia akan mempengaruhi MRO kita. Hasil barang-barang yang dihasilkan yang ada kaitan dengan penerbangan, itu akan jadi masalah kalau kita kekal di kategori 2. Dan kedua, kita nak dapatkan landing rights. Contoh, kita mempunyai keperluan air kargo yang besar di beberapa negara. Oleh kerana kita kategori itu, keutamaan tidak diberi kepada kita dulu, bagi pada negara lain. Jadi berdepan dengan satu keadaan yang agak susah. Jadi aspirasi CAM ialah untuk kita dapat penarafan kategori 1. Dan kesemua 33 kelemahan yang telah dirumuskan oleh FAA pada tahun 2019 telah kita atasi. Dan untuk makluman semua, pada 6 hari bulan Disember, kumpulan pakar daripada FAA akan kembali ke Malaysia untuk membuat audit. Dan kita doa dalam tempoh 5 hari mereka buat audit, kita akan kembalikan sektor penerbangan kita daripada kategori 2 kepada kategori 1. Itu merupakan impian kita bersama dan akan mempertingkatkan daya saing untuk sektor penerbangan di Malaysia ni. InsyaAllah. Mungkin sedikit pengharapan daripada Datuk Seri untuk melihat selepas ini apakah lagi antara perkara-perkara yang akan dilaksanakan dan juga pengharapan untuk kecemerlangan ini diteruskan oleh pihak kementerian. Yang pertama, beberapa perkara yang penting seperti ECR. Saya mempunyai keyakinan perkara ini dapat diuruskan dengan baik dengan kerajaan Selangor. Dengan semangat musyawarah, lakukan yang terbaik demi rakyat di Selangor juga. Dan kedua, projek RTS akan kita teruskan. Ini akan berkesan kepada mereka yang berulang-alik daripada Johor Bahru ke Singapura. Dan ketiga, dari segi perkembangan untuk melatih anak-anak muda atau tenaga mahir dalam sektor rail. Kita ada NRCOE, National Rail Centre of Excellence, untuk berlatih, untuk membina keupayaan tempatan. Dan keempat, kita ada plan strategik pengangkutan 2021 hingga 2025, di mana kita akan mewujudkan satu sistem pengangkutan yang cekap, selamat, inklusif dan mampan. Dan beberapa perkara ini adalah perkara penting yang telah direncanakan oleh kementerian. Saya berharap kita akan mencapai sasaran kita. InsyaAllah. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri bersama kami, dan dengan begitu banyak pencapaian, hala tuju selepas ini pasti lebih hebat. Terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama kami pagi ini. Dan untuk